Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk segmen smartphone review pada hari ini, kita akan membincangkan mengenai smartphone paling hype dalam dunia, iaitu Nothing Phone 1. Dan untuk sebuah peranti pertama daripada brand permulaan, aku sebenarnya agak terkejut dengan penerimaan kebaikan orang. Biasanya untuk startup brand ni, tak ramai orang yang akan percaya kan? Sebab takut smartphone diorang tu tak perform, tak fully optimized dan sebagainya. Tapi aku impress juga dengan cara Kalpeh, iaitu pengasas kepada brand Nothing ni, yang menjadikan Nothing Phone 1 sebuah peranti yang boleh kata sesuai dengan kebaikan orang. Sampaikan aku sendiri pun ada rasa teruja untuk guna telefon daripada Nothing. Dan selama aku gunakan telefon ni lebih daripada 10 hari, aku terus terang yang aku berpuas hati dengan apa yang Nothing tawarkan. Walaupun kalau kita tengok harga macam mahal kan. Tapi ada beberapa perkara yang bagi aku berbala jugalah. So kita mula dengan rekaan luaran dia terlebih dahulu. Dan secara jujurnya, aku ada rasa macam mixed feeling sikit lah pasal design telefon ni. Ada benda yang aku memang suka dan ada setempat bagi aku biasa je. Jadi apa yang aku suka dengan Nothing Phone 1 adalah disebabkan rekaan flat yang dia ada. Walaupun rekaan macam ni dah ada pada siri iPhone 12 lagi, tapi bagi aku style jugalah untuk sebuah phone Android yang mempunyai ramuan ataupun resepi yang sama seperti iPhone. Sebab kita semua tahu, design iPhone ni ramai yang suka. So bila Nothing buat benda yang sama, dia sedarlah market macam mana yang dia cari. Dan rekaan boxy dia, obviously antara rekaan bentuk smartphone yang aku suka, aku cukup berminat. Dia nampak modern, nampak stylish, dia buatkan kita rasa selesa dan rasa grip tu memang ada bila kita pegang telefon ni. And then aku pun suka dengan pemilihan warna hitam yang aku pilih. Walaupun kebanyakan orang akan lebih memihak untuk go for warna putih. Tapi personally aku rasa warna hitam ni lagi menonjol lah. Dia nampak lebih premium, lebih elegan berbanding warna putih yang biasa. So kalau korang ni suka warna yang nampak smart, serius, korang kena pilih varian warna hitam dia. Dan of course, aku juga tertarik dengan design transparent yang smartphone ni ada. Tak pernah lagi aku jumpa smartphone yang mempunyai rekaan sebegini. Dia punya keunikan serta kelainan tu memang buat aku jatuh cinta sejak pertama kali aku tengok Nothing Phone 1. Dia sama konsep macam cinta pandang pertama lah. Memang cantik. Aku cukup suka dengan pembawakan design transparent sebab kita boleh nampak segala komponen, susunan ribbon, coil wireless charging dan sebagainya. So memang nice dan benda ni bukan ada dekat smartphone dia orang je tau. Even SIM ejector tool, Nothing Phone 1 pun guna rekaan jenis Luxina. So menarik jugalah dengan cara Kalpeh ni implementasikan rekaan ikonik dia. Namun perasaan teruja aku tu hanya berlaku dekat design transparent dia je. Kalau nak cerita pasal glare interface ataupun lampu LED dekat back panel dia ni, bagi aku benda ni sekadar gimmick. Aku tak adalah rasa macam impress sangat dengan lampu glip dia dan aku pun bukan jenis nak tiarapkan phone atas meja semata-mata untuk lampu LED macam tu. Memang bukan style aku lah. Aku lagi prefer untuk screen hadap ke aku supaya aku boleh baca kan noti apa yang masuk dan sebagainya. Dan aku pun akan sentiasa off je glare interface dekat setting tu. Dia tak berguna sangat lah untuk penggunaan harian aku. Cuma apa yang best dengan lampu LED macam ni, kita boleh lah nak flex dekat kawan-kawan ke. Yes, aku ada tunjuk dan dia memang impress gila dengan lampu glip Nothing Phone 1. Mungkin disebabkan dia nampak stand out, dia nampak menyerlah berbanding smartphone yang biasa dia orang tengok. Lepas tu peranti ini juga masih ada ciri-ciri yang lengkap yang mana dia menyokong fungsi wireless charging sehingga 15 watt. Dia juga ada reverse wireless charging, so kita boleh charge smartphone atau earbuds yang lain. And then dia punya haptic vibration pun rasa sedap gila. Rasa tactile je bila korang typing. Dan kadang-kadang feeling typing tu macam phone flagship pun ada. Aku sukalah dengan vibration motor yang digunakan. Dan satu lagi, Nothing Phone 1 ini juga support IP rating IP53. Mungkin agak decent, tapi kalau terkena hujan sikit-sikit tu dia masih lagi boleh handle. Dan turut hadir dengan setup stereo speaker. Jadi berkenaan setup stereo speaker yang digunakan, bagi aku cukup okey. Dia seimbang, audio dia jelas. Tapi secara overall setup stereo speaker dia biasa je. Bukan stereo speaker terbaik yang aku pernah jumpa. But still aku masih suka lah sebab stereo speaker ni rasa seimbang kan. Bila korang dengar lagu ke apa, dia dengar lah kiri dengan kanan. So memang best bila nak movie atau dengar lagu menggunakan setup speaker dia. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Kemudian beralih ke bahagian hadapan pula, peranti ini menggunakan paparan jenis flat dot display, panel jenis flexible OLED dengan skrin berukuran 6.55 inci. Dan skrin dia juga menyokong resolusi sehingga Full HD+, ada refresh rate setinggi 120Hz, turut menyokong 1 billion colors berserta HDR10+, mempunyai kecerahan nits sebanyak 1200 nits dan skrin hadapan peranti ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5.
So bercakap pasal screen Nothing Phone 1, mula-mula aku rasa macam takut nak spend duit untuk beli sendiri. Sebab ada YouTuber lain kan pernah bagi tahu pasal masalah screen hijau pada telefon ni. Jadi masa nak beli tu memang ada perasaan risau jugalah sebab takut alami benda yang sama. Tapi lepas aku beli sendiri, aku test apa semua, jujur aku cakap yang aku tak alami sebarang masalah pun mengenai skrin hadapan dia. Aku cukup berpuas hati dengan retail unit yang aku beli sendiri, memang tak ada masalah langsung. Dan aku juga amazed dengan betapa simetrinya skrin telefon ni. Dia punya bezel skrin nampak kemas gila, tak ada lebih dekat dagu skrin ke, dahi skrin ke, memang tak ada. Nampak cantik je. Dan secara keseluruhan, aku boleh cakap yang skrin Nothing Phone 1 ni memang antara skrin OLED terbaik yang aku pernah guna. Dia mampu untuk memaparkan warna yang vivid, tak kontras bagus, video pun nampak sharp, dan tona warna pada kulit manusia pun nampak lebih natural. Jadi bila nak layan movie dekat Netflix ke, layan konten dekat YouTube ke, memang akan rasa seronok lah. Lepas tu dekat skrin depan ini juga, dia ada in-display fingerprint scanner, dan fingerprint scanner dia pun mantap, laju, cukup sensitif dan kemas untuk kesan cap jari kita. So overall macam tak ada masalah sangat lah. Cuma satu benda yang spoil sikit, macam aku mention tadi, dia ada support tau HDR10+. Tapi bila aku check playback spec dekat Netflix, dia bagi tahu yang Nothing Phone 1 ni tak support pun HDR punya content. So aku pun tak pasti sama ada betul ke dia support HDR10+ ataupun masalah ni berkait dengan masalah software. So itu je lah apa yang pelik sikit, lain-lain memang tak ada masalah. Aku cukup enjoy untuk gunakan skrin dia, lagi-lagi pada penggunaan media consumption. And then seterusnya, untuk spek dalam mula, peranti ini mempunyai chipset mid-range yang paling power, iaitu Snapdragon 778G+, ada dengan dua varian RAM, iaitu 8GB RAM serta 12GB RAM LPDDR5, dan ada storan dalaman berkapasiti 256GB dengan memory UFS 3.1. Jadi bila korang dengar Nothing Phone 1 ni dia pakai chipset mid-range ataupun 7 series, korang mesti ada rasa turn off kan? Yes, samalah macam aku. Dan aku pun faham yang mana dengan tanda harga macam ni, kita sepatutnya boleh dapat chipset yang lebih baik. Contohnya Snapdragon 870, Dimensity 8100 dan sebagainya. So obviously memang boleh dapatlah chipset yang lebih baik. Tapi bagi pendapat aku, penggunaan chipset ni bukanlah masalah ataupun isu utama. Apa yang penting sebenarnya adalah pengalaman menggunakan smartphone tu. Dan secara teknikal, Nothing Phone 1 ni mampu je untuk deliver prestasi yang cukup bagus. Aku sendiri dah guna sebagai peranti utama dan aku masih boleh rasa betapa smoothnya smartphone ni untuk penggunaan harian. Tak kisahlah korang nak buka pelbagai aplikasi ke, nak buat multitasking, nak main social media ke apa, memang tak ada masalah, dia boleh perform dengan mantap lah. Dan kalau korang rasa macam nak main game pun okey, yes aku tahu chipset mid-range ni dia akan ada limitation dari segi tetapan grafik. Tapi aku dah cuba main game Apex Legends, iaitu game kegemaran aku, dan so far dia boleh je kekalkan taraf FPS dekat 60fps secara konsisten kalau aku guna setting Smooth Ultra. Serius aku cakap, walaupun dia level mid-range premium je, tapi rasa keseronokan, rasa kepuasan tu memang ada untuk main game dekat peranti ni. Cumanya kalau nak tengok Nothing Phone 1 ni betul-betul tercungap, aku rasa bila main game Genshin Impact lah. Korang terpaksa turunkan sikit grafik dia, mungkin low untuk dapatkan prestasi yang lebih optimum. Tapi korang pun tahu kan, yang game Genshin Impact tu memang game killer smartphone, even phone flagship pun masih struggle nak main game macam tu. So overall untuk sebuah peranti mid-range, bagi aku cun je prestasi dia. Korang sendiri kena cuba dulu Snapdragon 778G Plus ni, baru korang tahu sama ada aku cakap benda yang kosong ataupun tidak. Sebab mengikut pengalaman aku, prestasi ataupun chipset yang digunakan pada telefon ni dah cukup baik dah sebenarnya. Dia tak panas sangat, performance dia stabil. So memang okey je lah kalau nak jadikan telefon ni sebagai peranti utama. And then apa yang buatkan aku lagi seronok nak pakai telefon ni adalah disebabkan OS yang digunakan. Untuk pengetahuan korang, Nothing OS yang berasaskan Android 12 ni sebenarnya guna stok Android je. Cuma Nothing ada custom sikit lah dari segi tulisan, widget dan sebagainya. Dan of course, apa yang best dengan stok Android ni adalah disebabkan dia tak ada sebarang bloatware, memang kena dengan nama dia iaitu Nothing. Tak ada banyak benda sangat, pre-install apps dia memang sikit gila. Aku tunjuk contoh dekat tepi ni. Dan itu je lah aplikasi yang tersedia once korang boleh hidupkan smartphone ni buat kali pertama. Dan untuk pengetahuan korang, ini juga merupakan pengalaman pertama aku menggunakan stok Android. Aku tak pernah guna lagi sebelum ni. So apa yang aku boleh cakap, aku sukalah dengan OS yang digunakan sebab dia clean. Aku tak payah fikir, aku tak payah pening-pening nak delete apps yang aku tak perlukan. Contohnya macam Amazon ke kan. Kan banyak dekat phone-phone lain ada Amazon, ada Prime Video, ada Spotify. So aku memang tak pernah guna Spotify. Even dekat Nothing Phone 1 ni pun aku guna aplikasi Apple Music. And then software experience dia pun mantap, rasa smooth gila, tak ada hiccup, tak ada rasa lagging. Dan so far bugs pun aku tak jumpa yang over sangat. So pengalaman menggunakan smartphone ni boleh kata seronok jugalah. Memang enjoy. Tapi kan, takkanlah tak ada kekurangan langsung. Kalau korang tengok video dari awal, aku memang puji je Nothing Phone 1 ni. So takkanlah tak ada satu pun benda yang buruk. Yes, sebenarnya ada je kurangnya Nothing Phone 1 ni. Yang mana prestasi bateri dia agak lemah sikit lah. Kalau kita tengok spek atas kertas, Nothing Phone 1 ni dia ada bateri yang besar, iaitu sebesar 4500 mAh, dan dia juga menyokong fast charging setinggi 33 watt. Tapi lepas minggu lebih aku guna, sepatutnya dia dah fully optimize lah kan? Maksud aku, sistem dah kenal dengan cara penggunaan aku. Tapi itulah, prestasi bateri dia masih rendah. Aku cuma boleh dapat screen on time sekitar 4 atau 5 jam sahaja untuk sehari. Kalau nak dapat SOT 6 jam tu masih boleh, tapi macam susah sikit. Dan untuk kapasiti bateri sebesar ini, bagi aku rendah jugalah screen on time dia. And then dia punya bateri pun agak drain, dia makan dengan cepat. Kalau
aku pakai dari pagi, aku main social media apa semua, pukul 2 atau 3 petang tu dah kena start charge balik. So boleh kata yang prestasi bateri dia tak memuaskan sangat lah. Lepas tu pasal charger dia pun macam pelik sikit. Masa aku beli Nothing Phone 1 ni dekat Direct D, aku dapat sekali dengan adapter 45W daripada Nothing. Kira charger ni memang original lah daripada Nothing. Cuma apa yang pelik, bila aku charge gunakan adapter 45W tu, disambungkan sekali dengan kabel Mac dulu yang kita boleh tengok berapa watt masuk, aku perasan paling maksimum dia boleh masuk adalah sebanyak 25W sahaja. So aku pun tak pasti betul ke Nothing Phone 1 ni support 33W ataupun dia memang tak support PD charger. Tapi masalahnya aku guna kabel yang jenis PD charger je. Adapter aku still pakai daripada Nothing. So tak pastilah mana satu yang betul. Dan bila aku test, bila aku pakai adapter 45W daripada Nothing, guna sekali dengan kabel Mac Dudu tu, dia memerlukan masa sekitar 1 jam 10 minit macam tu untuk full charge. So nak kata laju sangat pun tak, nak kata slow sangat pun tak. Dia just okay lah. Yang penting dia tak perlukan masa yang terlalu lama untuk charge penuh. Dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So peranti ni hadir dengan 3 setup kamera termasuk kamera hadapan yang mana dia mempunyai lensa utama 50MP dengan Sony IMX766, lensa ultra wide 50MP juga dengan 114 degree dan turut menggunakan selfie kamera 16MP. Dan untuk pengalaman menggunakan setup kamera pada peranti ni, bagi aku hasil gambar dia 50-50 lah. Sebab kebanyakan gambar yang aku tangkap, ada yang okey, ada juga yang kurang memuaskan. Dan aku perasan yang Nothing Phone 1 punya gambar lebih ke arah natural, tapi dia punya natural tu tak sama tau dengan iPhone. Kita semua tahu yang iPhone ni terkenal dengan gambar yang natural, dan dalam masa yang sama, iPhone punya natural tu ada sikit lah tak vibrant dia. So agak berbeza juga dengan Nothing Phone 1 yang nampak semula jadi, tapi tak menyerlah sangat warna yang dihasilkan. Pasti bagi aku okey je untuk sebuah phone mid-range, dia masih ada capability untuk hasilkan gambar dengan baik, tahap sharpness dia bagus, dan dynamic range dia pun boleh kata cukup cemerlang. Lepas tu gambar portrait mode dia pun mantap, tak kisah kita ambil gambar objek ke, gambar manusia ke, potongan edges dia memang sangat kemas, kulit manusia nampak natural, dan bagi aku cantik je untuk ambil gambar menggunakan portrait mode dia. And then untuk gambar night mode pula, aku berpendapat bahawa gambar night mode dia tune memang okey je, dia mampu untuk cerahkan gambar yang kita tangkap, tahap sharpness dia bagus, dan fungsi night mode dia ni pun guna style iPhone, dia tak ada dedicated slot macam phone Android yang lain, di mana dia akan detect night mode secara automatik bila tempat tu kurang cahaya. So memang style iPhone lah. Agak menarik juga sistem macam ni sebab tak semua tempat kita perlu guna night mode kan. So bagi aku okey je, cuma masalah lens flare tu lah yang agak teruk sikit. Even kita dah lap lens untuk ambil gambar, hasil dia tetap nampak over dekat bahagian lampu tu. Dan secara teknikal, antara kelemahan dekat setup kamera dia, bagi aku dekat gambar ultra wide lah. Dia sebenarnya bukanlah tak bagus, tapi kalau nak compare dengan lensa utama, kita boleh nampak yang color shifting dia agak ketara. Warna yang dihasilkan tak sama seperti lensa utama dia, dan hasil gambar ultra wide dia pun tak berapa sharp sangat. So aku harap Nothing boleh cuba fix benda ni pada software update yang akan datang, sebab penggunaan sensor ultra wide dia sebenarnya bagus je. Dia guna 50MP Samsung JN1 sensor, which is sensor yang agak bagus. Jadi mungkin kalau kita bagi masa yang lebih sikit, dia boleh cubalah optimizekan lensa ultra wide dia. So Nothing kalau tengok video ni, tolonglah optimizekan lagi lensa ultra wide korang. Korang dah guna yang bagus, rugilah kalau tak gunakan sepenuhnya. Kemudian untuk video pula, peranti ini mampu untuk merakam video sehingga resolusi 4K 30fps, tapi kebanyakan masa aku lagi prefer lah untuk rekod guna resolusi 1080p 60fps. Sebab resolusi 1080p dia lagi smooth, dia punya stabil lagi better sikit berbanding video 4K. Okey guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebenarnya pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan aku harap video kali ini membantu korang. Mungkin korang masih keliru sama ada patut beli Nothing Phone 1 ataupun tidak. Aku sebenarnya ada dua jawapan lah. Yang pertama, kalau korang ni jenis macam aku, korang pentingkan design, korang nak smartphone yang nampak rare, nampak unik dan berbeza dengan smartphone yang lain. Dan aku memang recommend. Sebab personally, aku beli Nothing Phone 1 ni pun sebab rupa paras dia. Dan yang kedua, aku juga recommend untuk korang beli in case kalau korang ni peminat Google Pixel. Yang mana bagi aku, Nothing Phone 1 ni antara alternatif kepada Google Pixel. Korang tak payah pening-pening nak fikir pasal masalah VoLTE ke, VO Wi-Fi, masalah software dan sebagainya. Memang Nothing Phone 1 ni lengkap lah dengan benda tu. Dan OS yang digunakan juga antara user interface yang aku dah mula minat. Aku suka gila dengan stok Android sebab dia clean, rasa smooth. So pengalaman menggunakan smartphone ni memang rasa seronok lah. Cuma ada beberapa perkara yang aku rasa jenama Nothing ni belum bersedia sepenuhnya untuk masuk dalam market smartphone. Banyak juga benda yang belum fully optimized, contohnya macam kamera, bateri dan sebagainya. So mungkin lah kalau kita bagi masa yang lebih sikit dan Nothing
Nothing mampu untuk jadikan terbaik, aku boleh jamin yang jenama Nothing ni ada masa depan yang cerah. Dan untuk peranti pertama, tak ada masalah sebenarnya untuk membuat kesilapan. It's okay untuk buat silap. Yang penting diorang just kena ubahlah pada smartphone diorang yang akan datang. Dan jika korang berminat, korang boleh dapatkan Nothing Phone 1 pada tanda harga jualan rasmi RM2,399 untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB. Dan satu lagi varian iaitu RM2,699 untuk varian 12GB RAM dan juga 256GB juga untuk storan dalaman. So dengan tanda harga jualan dia, korang rasa berbaloi ke untuk beli Nothing Phone 1 ni? Aku juga nak tahu korang punya pendapat. Korang boleh kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Seperti biasa, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.